Selamat sejahtera semua ya. Jadi sebelum kelas dimulakan, izinkan cikgu mengambilkan masa dalam 3 minit ya untuk membuat sedikit housekeeping, okey, housekeeping ya. Di mana nak tengok siapa-siapa yang dah siap ke belum siap untuk assignment yang telah diberikan. Okey, murid-murid yang saya hormati sekalian, cikgu telah tanda untuk kuis yang satu bersama juga dengan apa panggil itu nota dan sekali dengan video. Cikgu telah tanda assignment yang berkenaan dengan apa panggil kuis satu, nota dan juga video ya. Untuk pengetahuan semua, cikgu tanda mengikut due date yang telah ditetapkan. Jadi siapa yang hantar lewat, walaupun nota kuis satu itu memang lengkap, kamu tak akan dapat markah penuh ya. Jadi harap semua tepat pada masa yang telah ditetapkan. Dan cikgu nak juga buka untuk kuis yang kedua, di mana sepatutnya anda hantar pada semalam 30 markah ya. Tahniah kepada 19 orang yang telah hantar. Masih lagi ada 7 orang yang tak hantar. Wenhan ada Wenhan? Wenhan? Wenhan tak ada kan? Wenhan belum masuk lagi. Belum masuk. Jadi Hashika macam mana Hashika? Ada Hashika? Hashika yang kelas sebelum ni masuk ke tak Hashika? Ashika pun tak masuk lagi. Belum lagi tapi biasa ada masuk kan. Jadi okey tak apa. Mereka pun jenis yang kerap tak hantar kerja. Yang Irfan lewat lah biasanya. Yang Afika, ni Santa Tasya dan Faiza pun belum hantar lagi. Jadi minta tolong ya. Sebab cikgu memang akan mencatatkan dalam ini ya. Saya memang perlu jelaskan dulu. Jangan nanti sampai akhir anda telah ditetapkan tahap penguasaan tapi anda tak puas hati ya. Seperti yang murid-murid tengok pada skrin. Kalau anda tengok pada skrin sekarang lah. Kan? Cikgu ada satu skrin berkenaan dengan Excel yang di mana cikgu catatkan dari assignment awal tahun ini 1, 2, 3 hingga ke 5 dah ini. Okey, dengan markah yang telah macam mana kata ya, telah diberikan ya, markah yang telah diberikan mengikut masa dan juga jawapan yang anda berikan ya. Jadi benda ini bukan serius ke tak serius, isu dia cikgu akan buat berdasarkan kepada evidence. Jadi harap pada penghujungnya macam Winnie tak hantar ke dari awal sampai akhir ni Winnie ada Winnie? Ya cikgu. Sis, kenapa tak hantar assignment awal sampai sekarang termasuk yang juga geng Anis, Natasha pun tak hantar banyak dan juga Afika. Tak apa, hantar tau. Kalau tak hantar yang kosong ya. Boleh? Okey. Okey kalau tidak you kosong, jangan tanya saya kenapa ya. Itu Hashika dari memang bila Irfan, cikgu sama dari bila? kalau dari dulu yang kita tonton video simulasi untuk ujian amali sehingganya nota untuk yang cikgu berikan buku e-textbook tersebut. Irfan pun ya, anda ada 4 yang kosong termasuk dengan Hashika dan Wenhan. Kosong Wenhan sampai 5. Wenhan ada Wenhan? Tadi dah masuk kan? Saya nampak macam dia dah masuk. Wenhan, ada Wenhan? Yes. Kenapa tak hantar kerja? Bro, 5 kali dah ni kosong. Memang tak nak hantar ke? Nanti saya lewat hantar. Tak apa. Janji hantar ya. Okey, jadi cikgu dah bagi tahu apa yang cikgu nak hasratkan daripada anda semua. Dan kuis 2 sampai semalam itu due date. Kalau nak hantar lewat masih boleh lagi hantar. Okey, cikgu akan tandakan, tak ada masalah. Cikgu akan tanda, cikgu akan bagi balik kerja kamu nanti. Okey, jadi kita akan mulakan kelas hari ini berkenaan dengan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Mungkin ada antara kamu akan tertanya, cikgu kenapa tiba-tiba masuk ke bab 15? Bab 15 kan? Tingkatan 4. Okey, macam ni cerita dia. Dia ada 2 isu di sini. Isu pertama, kita panggil dia sebagai penjajaran. Cikgu ulang penjajaran. Maksud dia,
sebelum anda masuk tingkatan 5, disebabkan ada PKP tahun lepas kan, jadi kita tidak membuat kelas bersemuka. Jadi kementerian memang menyarankan supaya cikgu mulakan PDP ataupun mulakan pengajaran yang melibatkan tingkatan 4 supaya murid tak tertinggal, tidak ketinggalan untuk belajar benda-benda yang patut patut kuasai ketika tingkatan 4. Jadi kamu tingkatan 5 kan, sepatutnya mula dengan tingkatan 4. Tapi bab 1 yang kamu telah belajar hari itu berkenaan dengan tisu tumbuhan disambung dengan pertumbuhan untuk tisu tumbuhan, dia saling berkait dengan pertumbuhan di bab 15 tingkatan 4. Jadi kalau anda ada buku e-textbook ada buku teks anda boleh rujuk pada muka surat 303, of course lah, buku teks untuk tingkatan 4. Jadi kita hanya akan sentuh untuk 15.7 ini je, pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Kita tak akan sentuh pembiakan ya. Okey, kosiang jangan seronok sangat. Kita hanya sentuh pertumbuhan dalam manusia je. Halo, cikgu Suhalek ke? Ada Sorry cikgu. Nampaknya cikgu sangat laggy. Sangat lag. Sekarang tak dengar apa yang cikgu cakap. Rasa saya sangat seronok untuk pembiakan. So, cikgu sudah ada kesalahan. Ada masalah internet. Cikgu sekarang lag ke tak buka mic? Oh, saya tak buka mic lagi ya. Sorry lah bro. Thank you so much ya. Okey, jadi kita mulakan dengan pertumbuhan organisma. Okey, jadi kita mulakan dengan definisi terdahulu. Saya memang sedar murid akan cakap, cikgu saya tahu pertumbuhan, I know growth. But the point is, you need to be able to explain or give the definitions exactly like what it is written in the textbook. Jangan kata saya nak guna perkataan sendiri. Kalau perkataan sendiri kamu memang sama dengan buku, okeylah. Tapi kalau jauh berbeza, memang salah. Okey, jangan syok sendiri kata nota ataupun tulisan kamu ada yang terbagus. Pertama, pertumbuhan organisma perlu ingat ada satu proses yang kekal. Dia memang mewajibkan anda faham proses kekal. Maksud dia, dalam biologi, kita menyentuh pertumbuhan bermaksud badan kamu lepas bertumbuh menjadi besar, dia memang bukan sukar, memang irreversible. Tak boleh nak undur balik jadi kecil. Okey? Mungkin anda akan terfikir organ tertentu. Itu organ. Sekarang kita rujuk kepada keseluruhan badan. Contoh kepala dah jadi besar. Okey? Kamu tak boleh kata, okey nanti kepala saya akan jadi kecil semula. Tidak. Kepala bertumbuh besar, kekalkan saiz di situ je. Okey? Dan tidak berbalik yang melibatkan pertambahan bilangan sel. Murid-murid, pertambahan bilangan sel. Saiz, isi padu atau jisim badan organisma. Yang pentingnya kita faham, rupanya pertumbuhan bukannya rujuk kepada saiz sel yang menjadi besar. Dia melibatkan mitosis, bilangan sel menjadi banyak. Di situlah apabila sel menjadi banyak, isi padu dan jisim akan menjadi
besar. Boleh faham kan? Jadi pertumbuhan melibatkan, tengok kat skrin kalau kamu ada buku teks, boleh tengok buku teks. Kalau tak ada, tengok kat skrin ada. Okey, jadi pertumbuhan melibatkan pembezaan dan pengkhususan sel. Okey, kita dah sebut untuk kelas sebelum ini serta kerencaman bentuk dan fungsi sel. Maksud dia di sini, kalau rujuk balik kepada bab 1 untuk tisu tumbuhan, ya ketika tumbuhan menjadi besar, sel-sel dia menjadi banyak dan besar, pada masa yang sama dia mengalami pengkhususan untuk menjalankan fungsinya yang tertentu. Okey, fungsinya yang tertentu. Contoh, kalau sel itu membesar di daun khususnya, jadi sel itu akan menjadi khusus perbanyakkan organel kloroplas. Okey, pertumbuhan organisma penting untuk perkembangan dan kematangan sistem-sistem badan. Ini sekarang kita sebut untuk fokus untuk haiwan dan juga sekali manusia. Tumbuhan nanti kita akan kait semula. Jadi, macam mana kita nak mengukur pertumbuhan manusia? Jadi, kalau cikgu sekarang tengok ising, macam mana cikgu nak tengok ising, dia bertumbuh daripada kecil, maksudnya baby, sampai sekarang. Macam mana cikgu nak cakap dia bertumbuh? Di sini yang menjadi isu dia. Jadi kita perlu memilih parameter, okey, yang sesuai untuk mengukur pertumbuhan untuk organisma yang pelbagai. Bukan semua organisma boleh guna tinggi atau ketinggian sebagai parameternya. Sebab ada organisma dia tak nampak bertambah tinggi, tapi dia menjadi makin berat. Cikgu ulang, menjadi makin berat. Jadi adakah tak dia mengalami pertumbuhan? Yising, boleh jawab ke tak? Ada. Jawapan dia ada. Jadi di sini kita nampak ketinggian bukannya satu parameter yang digunakan. Jadi dengar ya, jadi ini adalah biologi ya. Tingkatan 4/15. Okey. Jadi selain daripada ketinggian, kita rujuk yang pertambahan saya ni biasanya rujuk pada ketinggian. Okey. Dan isi padu juga. Kita biasanya guna jisim kering. Dalam English kita panggil dry mass. Tapi ada dia ada panggil apa ya? Keburukan. Macam mana kita nak dapatkan jisim kering? Jisim kering dengan senang cakap, jisim yang diambil kira dengan semua air disingkirkan. Cikgu ulang, jisim yang diambil kira, jisim kan kamu tahu kan, jisim itu adalah satu unit yang tetap. Okey? Kita kira jisim kering dengan mengambil kira semua air disingkirkan daripada badan. Sebab ada banyak organisma dia menyerap air pada masa yang sama. Dia orang menyerap air pada masa yang sama. Jadi selepas dia serap air, adakah tak kita kirakan dia bertumbuh? Contoh, kalau sekarang anda minum air, gulup. Kamu minum 1 kilogram air. Memang berat badan anda tambah 1 kilogram. Jisim bertambah 1 kilogram. Jadi, adakah tak itu dikira bertumbuh? Bukan? Adakah tak itu dikira bertumbuh? Tidak. Jadi, itu contoh yang senang untuk anda faham. Jadi, untuk kita faham apa itu pertumbuhan, contoh, bayi menjadi sekarang. Bayi saya yang terbagus bukan panjang lah sebab tinggi itu ataupun ketinggian senang untuk kita ambil. Senang kita untuk ukur. Kalau kita nak ambil jisim kering, maksud dia kita akan pergi keringkan bayi itu. Macam mana kering? Kita akan letak ke dalam ketuhar, oven. Untuk, bukan bakar tau, maksudnya singkirkan air dia. Ambil kira ataupun ukurkan jisim dia ketika air semua dah tak ada. Jadi kamu pun cakap, cikgu mustahil sebab jisim kering akan bunuh bayi itu. Ya. Jadi jisim kering jarang kita gunakan sebagai parameter untuk mengukur haiwan yang hidup. Sebab kalau kita nak kira,
kita lazimnya kita rujuk kepada kita akan bunuhkan dia dan singkirkan air dia dengan letakkan dalam oven. Okey? Jadi itu adalah kelemahan untuk jisim kering ialah organisma akan dibunuh. Dan biasanya kaedah ini sesuai hanya untuk tumbuhan. Jadi kalau kamu nak nyatakan tumbuhan itu mengalami pertumbuhan, contoh hari pertama dia bercambah dan banding dengan hari ke-15 dia sudah bercambah. Kita memang akan tanam 2 pokok pada masa yang sama. Hari pertama ambil 1 pokok itu, kita pergi keringkan dia, kita timbang. Hari pertama itu kita akan maksudnya bunuhkan dia dalam bahasa yang kasar. Kita akan keringkan dia, timbang. Satu lagi kita akan biar dia 15 hari. Lepas 15 hari kita baru bunuh, keringkan dan timbang. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Jelas. Boleh ya? Jadi saya nak juga tanya seseorang kat sini. Sekejap ya. Simyi, boleh jawab tak? Boleh faham ke tak? Sini. Simyi? Simyi, are you there? Boleh ya? Boleh faham ya? Jadi, jisim kering kita lazimnya guna untuk tumbuhan, bukan untuk haiwan atau manusia. Kalau nak guna memang akan melibatkan pembunuhan. Jadi, jisim segar boleh diukur pada bila-bila masa dan organisma tidak perlu dibunuh. Apa itu jisim segar? Yang maksudnya jisim kamu yang setiap masa ada sekali dengan air, kandungan air di dalamnya. Okey, kaedah ini kurang tepat kerana kandungan air dalam badan ini perlu hati-hati ya. Kenapa kita tak gunakan jisim segar? Sebab kandungan air dalam badan, kelemahan dia, dipengaruhi pengambilan air oleh organisma. Contoh juga, kita kalau pokok, cikgu, jisim kering kejam lah, bunuh pokok. Okey. Andai kata kamu nak guna jisim segar. Cikgu nak tanya, kalau kita rendamkan pokok ataupun tumbuhan dalam air, logiknya, berat atau jisim segar dia akan lebih tinggi atau lebih rendah? Faiza ada? Boleh jawab tak Faiza? Lebih rendah. Rendam dalam air macam mana boleh lebih rendah Faiza? Are you okay? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Sebab air akan meresap masuk melalui osmosis. Jadi, boleh ke tak kita kirakan, okey, dia bertambah ataupun meningkatkan jisim segar dia, ini rujuk kepada pokok atau tumbuhan itu bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Boleh ke tidak? Yemping, boleh ke tidak? Boleh kita sebut macam tu tak? Yemping ada tak Yemping? Tak. Okey. Jadi itu saya kata. Jadi cikgu, senanglah. Saya tahu mana nak buat definisi. Selain daripada definisi, di sini murid perlu menjelaskan kelemahan dan juga kebaikan. Gunakan parameter yang berbeza. Okey, gunakan parameter yang berbeza ketika kita nak mengukur pertumbuhan. Nampak senang tau, tapi kalau dia jadi soalan yang pusing belik kan, jadi dia akan jadi cikgu, kenapa saya tak boleh nak skor? Sebab dia kata, kamu perlu mampu menjawabkan kebaikan dan kelemahan dengan parameter yang berbeza ketika kita nak mengukur pertumbuhan sesuatu organisma. Memang yang sekali lagi paling tepat jawapan dia sebenarnya ialah jisim kering, dry mass. Okey, dry mass yang terbaik. Sebab bilangan sel bertambah, memang jisim akan bertambah. Jadi dalam bab 15 dia sambung dengan pertumbuhan serangga. Okey, pertumbuhan serangga. Jadi pertumbuhan serangga kamu perlu faham terdahulu untuk bab ke-14. Jadi serangga ada rangka luar, exoskeleton rangka luar. Okey. Jadi kita sedar organisma yang berangka luar ni
dia susah nak menambah berat sebab rangka luar dia keras. Rangka luar dia keras. Jadi kalau dia dalaman nak berkembang, terhad kepada saiz rangka luar yang sedia ada. Jadi kalau satu serangga nak bertambah saiz dia, rujuk contohnya spider. Okey? Spider laba kan? Laba-laba. Jadi macam mana spider laba itu boleh menjadi besar? Maksudnya dalam bahasa kasar dia perlu bersalin kulit. Perlu bersalin kulit. Okey? Jadi proses bersalin kulit itu bukan metamorfosis. Metamorfosis nanti kamu perlu faham dia punya istilah. Okey, dia dua, metamorfosis lengkap dan metamorfosis tidak lengkap. Okey? Proses bersalin kulit itu kalau kamu dah baca sendiri tingkatan 4 bab 15 tu ataupun buat latihan diberikan, nama proses itu disebut sebagai ekdisis. Ekdisis. Jadi cikgu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis seperti nama dia sebut, morfosis. Morfosis maksudnya bentuk fizikal dia. Perubahan bentuk fizikal. Okey? Jadi ada dua gambar raja yang diberikan. Satu metamorfosis lengkap, satu metamorfosis tidak lengkap. Cikgu, apa beza dia? Kalau anda tengok metamorfosis lengkap, tanpa anda faham apa-apa, murid-murid sekalian, kamu akan nampak, ya, perubahan bentuk fizikal untuk satu serangga. Perubahan bentuk fizikal, morphological feature. Kalau anda tengok, oh dia berubah dari beluncas, ulat-ulat, okey beluncas okey, menjadi pupa. Cikgu ulang beluncas lawan ni menjadi pupa. Lepas itu pupa pula menjadi rama-rama dewasa. Di sini nampak ke tidak ada 3 bentuk fizikal yang berbeza untuk rama-rama. Kalau anda nampak, ya, ini yang panggil metamorfosis lengkap. Ada perubahan bentuk fizikal di sini. Kalau kita tengok gambar raja yang kedua, metamorfosis dia lengkap, kita ambil dia dalam gambar dia guna belalang. Jadi, kita sedia maklum belalang ini, dia kecil, belalang kecil. Lepas tu belalang besar. Jadi, yang kecil kita panggil nimfa. Yang besar kita panggil dewasa. Dan mereka mempunyai rangka luar. Jadi, setiap kali dia nak bertambah saiz, setiap kali. Maksud dia perlu tanggalkan dia punya rangka luar, bersalin kulit, tanggalkan rangka luar dia, saiz membesar seketika sehingganya rangka luar bentuk semula. Cikgu ulang, rangka luar tanggal, saiz dalam itu bertambah dan sehingganya rangka luar yang baru terbentuk. Jadi bentuk dia akan menjadi besar dan stop. Besar dan henti. Lepas tu kalau nak besar lagi, dia akan lagi saling kulit sekali lagi, ekdisis lagi semula. Okey, tambahkan saiz, henti. Sebab kenapa dia henti? Sebab rangka luar dia bentuk semula. Bentuk semula. Jadi di sini nampak ke tak? Menyalin rangka luar semasa edisi. Jadi anda perlu faham istilah ini. Jadi dalam sini kamu pun nampak, cikgu saya dah faham. Maksud dia metamorfosis tak lengkap tidak mengalami perubahan fizikal khususnya atau morfologi, ciri-ciri morfologi yang luaran yang perubahan luaran yang banyak selain daripada saiz. Dia hanya berubah dari segi saiz saja. Contoh lipas. Kalau anda tengok lipas, cin ada tak? Cin? Ada. Lipas mengalami metamorfosis lengkap ke tak lengkap? Metamorfosis tak lengkap. Tidak lengkap sebab kalau anda tengok dari telur dia menetas keluar, bentuk dia
rupa dia sama dengan lipas dewasa. Hanya saiz dia yang berbeza. Jadi maksudnya dari kecil, dia nak jadi besar, dia akan bersalin kulit berkali-kali. Okey? Dia tak macam kita punya rama-rama ataupun mungkin ada serangga lain yang cikgu tak sentuh sekarang. Tak nak menjadikan topik ini panjang. Okey? Kita sambung ya. Di sini yang paling penting. Okey? Murid-murid sekalian, yang kita telah sebut minggu lepas, lengkung pertumbuhan sigmoid. Sigmoid. Dalam bahasa lain, kadang-kadang dia short form S-curve. English S-curve. Lengkung S. Okey? Dan sekali lagi, cikgu minta kosian jangan fikirkan bentuk S pada manusia. Kita sekarang rujuk pada bentuk lengkung pada graf ataupun pada lengkung pertumbuhan khususnya untuk manusia dan haiwan. Jadi, seperti dalam muka surat 305, okey, 305 tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 4, dia bentuk S. Cikgu mana ada bentuk S tak nampak pun, dia S macam ni, adik-adik sekalian, nampak? Okey, bentuk S. Bermula dengan fasa permulaan. Permulaan dia slow-slow je. Slow-slow je. Nampak? Dia slow. Dia tak tinggi. Dia tak menjadi cepat. Dia lambat. Okey? Harap anda faham ya. Lepas tu, fasa pertumbuhan pesat. Dia naik cepat. Di sini kadang-kadang kamu akan tengok dalam buku English dia tulis rapid phase. Rapid phase. Okey? Ataupun mereka panggil log phase. Log phase. Rapid ataupun log. Cepat. Memang cepat. Permulaan mereka panggil lag phase. Lag. Lagging. Perlahan-lahan. Lag. Okey? Jadi, beza dia, cikgu saya nampak dah dia jadi cepat. Dia tak henti di situ. Dia minta anda jelaskan kenapa dia jadi pesat. Okey? Lepas tu, dimulakan dengan fasa pertumbuhan perlahan. Perlahan ini, pernah keluar dalam soalan, adakah tidak pertumbuhan berlaku? Cikgu ulang ya. Ketika fasa pertumbuhan perlahan, adakah tidak pertumbuhan masih berlaku? Hello? Ada. Dia jawab ke belum? Sorry ya, puan satuan call lagi. Saya pun tak tahu kenapa ni. Aduh, sekejap ya. Tak apa. Cikgu tak angkat. Coming ada? Coming? Jadi, fasa pertumbuhan perlahan, adakah tidak pertumbuhan masih berlaku? Saya anggarkan jawapan kamu cakap ya itu ada. Maksudnya ya, pertumbuhan masih berlaku tapi perlahan. Jadi, tugas kamu bukan dia perlahan. Tidak. Kenapa? Perlu bagi jawapan. Jawapan semua ada kat sebelah kiri, kanan dan bawah dah. Okey, lepas tu fasa matang tu, matang ni kamu akan nampak dia tidak ada pertumbuhan. Dia steady je, garis melintang. Penting ya? Okey? Itu yang kamu nampak macam kita, kalau kamu tengok orang umur 30-40, kita dah masuk fasa matang, kita punya pertumbuhan tinggi, ketinggian jarang. Okey, jadi dia tetap, maksudnya kalau cikgu 180 cm dia tetap di situ dah. Okey, jadi kenapa macam tu? Kenapa dia tak teruskan sampai 2 meter? Kamu perlu jawab. Lepas tu fasa penuaan dan pergi ke fasa mati. Fasa mati itu jisnya akan menjadi kurang lah. Jadi penjelasan dia. Fasa permulaan kenapa dia perlahan. Okay? Kenapa dia kadar rendah. Fasa permulaan kadar rendah. Kerana dia melibatkan pembahagian sel dan pemanjangan sel yang sedikit. Jadi isu kamu, kalau kamu ada nota di depan kamu, ada buku teks kamu, kenapa pertumbuhan atau pemanjangan dia sedikit? Sebab
dia melibatkan penyesuaian dengan sumber baharu. Penyesuaian sumber baharu. Maksud dia, mana-mana organisma kalau dia pergi ke tempat baru, dia tak akan bertumbuh tiba-tiba. Dia akan sesuaikan diri di tempat itu. Dia bertumbuh perlahan, tapi pada masa yang sama dia cuba sesuaikan diri. Okay, adaptation lah. Lepas itu, dah sesuaikan diri, sekarang pergi pesat. Lepas sesuaikan diri, dia pergi pesat. Menjadi paling cepat. Kadar pertumbuhan paling cepat, bukan cepat paling cepat. Okey, jadi pembahagian sel dan pemanjangan sel berlaku dengan aktif, saiz organisma bertambah dengan cepat. Cikgu, manusia ada ke? Manusia ada fasa pertumbuhan pesat ke? Kalau anda tanya soalan ni, bagus. Kalau kamu pernah tertanya, cikgu, kita kan bertumbuh. Adakah kita ada fasa pertumbuhan pesat untuk manusia? Jawapan dia, ya. Siapa boleh bagikan jawapan ketika bila kita akan mengalami fasa pertumbuhan pesat secara fizikal? Secara fizikal. Siapa nak jawab? Pilih nama lagi bagus kan? Ataupun cukup pilih Wenhan dulu. Wenhan ada Wenhan? Wenhan? Wenhan baby ada Wenhan? Siti Nadia ada Siti Nadia. Ya, okey, Wenhan ada, Wenhan. Okey. Bila kita mengalami bila kita mengalami pertumbuhan pesat. Manusia. Yes, hello. Manusia. Yes, Siti. hello. Ya, saya dengar. Bila. Bagi jawapan je, bila. Tanya diri kamu, bila kamu akan menjadi tinggi secara tiba-tiba dalam tempoh masa setahun, tinggi yang sangat ketara? Pertumbuhan ke? Ya, pertumbuhan paling cepat bila? Kamu perasan ke tak pertumbuhan diri kamu paling cepat bila? Dia tahu Cina saja. Ya, jahatnya kawasan ni. Apa, Siti Nadia boleh bantu Siti? Q Malaysia. Ya, balik. Aku balik. Jawapan dia. Saya betul. selalu lupa. Tak apa. 很熟悉。 Kawan ada belajar, saya selalu lupa. Ya, jadi itu yang kamu perasan khususnya kalau untuk murid-murid perempuan, kalau anda masuk ke sekolah menengah, biasa kamu dah tinggi sebab kamu dah mengalami akhir balik ketika sekolah rendah darjah 5, darjah 6. Di situ dah kamu akan nampak ketika kamu masuk ke tingkatan 1, apa sahaja semua murid-murid ini lelaki ni pendek macam adik saya saja. Tapi lepas lelaki itu masuk form 3, tiba-tiba semua ketinggian mereka menjangkau ataupun melebihi ketinggian perempuan. Jadi mereka mengalami pertumbuhan yang pesat. Akhir balik. Okey? Jadi jawapan itu akhir balik lah kat situ. Okey? Jadi lepas dah akhir balik, kamu akan mengalami fasa pertumbuhan perlahan lah. Kadar pertumbuhan menjadi lambat, kita pada kadar yang tetap. Saiz telah mencapai saiz yang maksimum. Dan saya mengalami pembezaan. Di sini yang kamu patut faham. Jadi ketika dia perlahan, saya mengalami pembezaan untuk menghasilkan kerencaman sel. Sebab dia nak menjalankan fungsi-fungsi yang khusus, okey, dan juga memberikan fungsi yang optimum lah pada badan. Jadi seterusnya kita tengok fasa matang. Okey, fasa matang itu dia punya garis tak naik turun. Okey. Kadar pertumbuhan ialah sifar. Murid-murid sekalian, sifar. The growth rate is 0. Okay, growth rate is 0. Jadi apa sebab kamu perlu memberikan jawapan kadar pembahagian sel sama dengan kadar kematian sel. Ini penting. Kadar pembahagian sel sama dengan kadar kematian sel. Itulah pasal dia sifar. Balik kepada fasa pertumbuhan perlahan, fasa pertumbuhan pesat dan fasa pertumbuhan permulaan, kadar pembahagian sel adalah lebih tinggi. Untuk sebelum ni, 3 fasa sebelum ni, jika ulang, kadar pembahagian sel adalah lebih tinggi
berbanding dengan kadar kematian sel. Okey, jadi ketika fasa matang, pembahagian sel berlaku untuk menggantikan tisu yang rosak atau mati. Okey, apabila masuk ke fasa penuaan, tua, kadar pertumbuhan adalah negatif. Cikgu ulang, negatif apa? Okey. Cikgu, apa maksud dia? Maksudnya kadar kematian sel mula lebih tinggi daripada kadar pembahagian sel. Okey? Jadi, apabila masuk ke fasa kematian, di situlah jisim dia kurang. Cikgu, kenapa jisim dia kurang? Mungkin dia kekurangan sumber makanan, mula makan kurang. Okey? Dan kalau dia lepas mati, jisim dia kurang juga disebabkan oleh mikroorganisma menguraikan badan organisma tersebut. Siapa ada isu untuk pertumbuhan nak kata pertumbuhan sigmoid ialah nak kata lengkung S sebenarnya. Okey? Pertumbuhan sigmoid untuk manusia dan haiwan. Siapa ada masalah? Kita tanya. Yongyi, ada masalah Yongyi? Tak ada. Jelas ya? Betul-betul jelas? Ya, jelas. Okey. Cikgu teruskan. Jadi cikgu pun tak nak ambil masa banyak sebab kita nak tunjukkan dia berkait dengan tumbuhan je. Jadi lengkung pertumbuhan berbentuk tangga. Ini yang penting. Jangan salahkan dengan pertumbuhan sekunder untuk tumbuhan. Ini yang bahaya sikit. Tapi dia konsep sama macam tangga. Tapi penjelasan dia lain. Jadi untuk serangga ataupun haiwan berangka luar, cikgu ulang ya, untuk haiwan berangka luar, okey, dia mempunyai lengkung yang berbentuk tangga, bukannya sigmoid curve. Kalau anda ingat, pertumbuhan sekunder untuk tumbuhan, bukan tumbuhan semusim, hati-hati ya, tumbuhan apa nanti yang boleh jawab. Untuk tumbuhan, okey, yang berbentuk tangga itu, dia sebut merujuk kepada lengkung S yang berulang. Tetapi, kalau untuk serangga, dia memang bentuk macam tangga. Cikgu, kenapa dia bentuk macam tangga? Jadi, kenapa dia bentuk macam tangga? Ini isu dia. Jadi, untuk anda faham sekarang, konsep dia kat sini, kamu tengok pada skrin, cikgu dah tulis kat sini. Jadi, dia saiz sebelum lebih rendah. Jadi, kenapa dia tiba-tiba meningkat? Sebab di sini dah kita panggil ekdisis berlaku. Ekdisis dalam bahasa kasar kita panggil salin. Bukan salin baju ya. Salin kulit. Kulit dia tanggal. Jadi, saiz badan itu dia menyerapkan udara dan air dari sekitar, mengembang. Jadi menjadi besar. Lepas itu, rangka baru bentuk saiz selepas. Dia pun kekal. Kenapa dia kekal? Sebab rangka luar baharu bentuk semula. Okey? Rangka luar yang lama tanggal, rangka baru dia bentuk semula. Jadi, kalau anda tengok nota kat sini, cikgu dah kata garis menengkat graf mewakili pertumbuhan secara mendadak sebab dia menjalani ekdisis. Salin kulit dan saiz bertambah dengan cepat. Okey? Dan proses ekdisis boleh berlaku beberapa kali sehingga mencapai peringkat dewasa. Kalau ada antara kamu tertanya ataupun pernah tertanya soalan ni. Jadi cikgu, kalau ikut benda ini, kenapa serangga-serangga seperti labah yang kita nampak kat rumah, dia tak teruskan ekdisis sampai dia berbentuk macam King Kong ataupun berbentuk macam saiz manusia besar. Ini adalah soalan yang tak dijawab dalam tingkatan 4 ini ataupun SPM. Tapi kalau kamu kata tanya, ya, jawapan sebenarnya ada. Kamu boleh Google search sekejap. Kenapa ekdisis tidak boleh dijalankan oleh
atau organisma rangka luar atas serangga sehingganya saiz dia menjadi besar tanpa henti. Besar yang tanpa, maksudnya besar jadi makin besar. Kenapa dia jadi saiz tertentu, dia henti di situ saja? Itulah soalan yang hebat anda perlu fikir. Kalau ikut konsep edisi ni, dia boleh terus besar dan besar. Betul ke tak, Cik? Ya. Macam serangga ancient punya lah yang Ini yang saya tahu kamu suka soalan macam ni lah. Jonathan pun masih suka punya. Betul kan, Jonathan? Jonah. Okey loh. Jadi kenapa, kamu perlu tanyalah, jadi kenapa dia tak jadi size giant, besar? Okey, ataupun Kong lah, King Kong lah, macam tu. Ini adalah ada jawapan dia, hipotesis dari saintis yang sebutlah. Ada menyebabkan sebab kandungan ataupun komposisi gas dalam udara. Dulu kurang oksigen, sekarang banyak oksigen. Jadi size dia tak boleh menjadi besar, ada sebab dia. Okey? Jadi di sini juga dia sebut rangka luar keras. Dia sebut keras ni dibuat daripada kitin. Okey? Ingat kitin Jadi rangka luar itu ibarat tulang mereka yang berada kat luar. Jadi dia menghalang mereka terus bertumbuh dan hanya melalui kulit luar atau rangka luar itu tanggal baru saiz mereka boleh menjadi besar. Okey, proses penyalinan luar rangka luar haiwan membolehkan pertumbuhan dan perkembangan berlaku dan proses ini dikenali sebagai ekdisis. Siapa tak boleh faham? Murid-murid, siapa tak boleh faham? Jadi kalau anda tengok muka surat 306 ini, okey, kamu akan nampak satu serangga ini, dia bersaling kulit. Kulit yang lama dia ini biasanya warna coklat, lama. Yang warna gelap biasanya kulit lama, jadi dia tumbuh yang baru. Okey? Peringkat antara edisis disebut sebagai instar. Okey? Dan pada peringkat ini, serangga dikenali sebagai nimfa. Okey? Dalam tempoh instar, serangga aktif membina tisu, perlu faham, membina tisu dan menambahkan jisim badan. Jadi, macam mana mereka tambahkan jisim badan ketika mereka keluar daripada rangka luar mereka itu, mereka serapkan udara sekali dengan air di sekitar mereka, menjadikan saiz sel itu menjadi besar secara sementara, dan apabila rangka luar itu menjadi keras, makalah pembahagian sel di dalam akan berlaku secara mendadak untuk isikan tempat-tempat ruang yang baru. Itulah konsep dia. Okey, murid-murid yang saya hormati, ada soalan ke tak? Murid-murid sekalian, tadi juga sebut Siti Nadia kan? Siti Nadia, ada Siti Nadia? Siti Nadia? Boleh respon ke tak Siti Nadia? Boleh faham kan? Thank you Jonathan ya. Okey, terima kasih ya. Kita sambung lagi sekarang balik kepada yang bab tingkatan 5. Okey, cukup balik kepada bab tingkatan 5 ya. Okey. Jadi seperti yang cikgu telah sebut tadi, okey, tumbuhan apa? Jadi tumbuhan bukan semestinya tumbuhan saka. Kalau kamu tengok sini, tumbuhan yang menjadi besar dan makin besar. Kamu akan nampak pada skrin, cikgu tengok nampak ke tak? Nampak yang biru ini. Biru ini, biru ini. Nampak macam tangga, tetapi sebenarnya
dia tak menampak macam tangga untuk LDCs. Tidak. Dia punya tangga lebih tak konsisten. Okey, apabila dia diplotkan secara freehand, dia akan berbentuk lengkung yang bengkok. Anda perlu tahu bahawa tumbuhan saka, okey, terdiri daripada jujukan sigmoid, banyak yang kecil. Okey, lengkung pertumbuhan pada setiap tahun, ya, siapa ada soalan? Lengkung pertumbuhan pada setiap tahun berbentuk sigmoid. Dan perkara pertumbuhan ini berlaku sepanjang hayat. Itu pasal pokok itu boleh membesar dan membesar sampai sangat tinggi. Kadar pertumbuhan ada tinggi pada musim bunga dan musim panas. Keamatan cahaya yang tinggi meningkatkan kadar fotosintesis. Dia terus berlaku pertumbuhan. Kadar pertumbuhan menurun pada musim sejuk. Itu pasal kalau kamu akan nampak pada biru itu, yang garis biru itu dia naik daripada dia turun. Disebabkan musim. Jadi kalau kita ambil ini, musim bunga, sebab cuaca sejuk, yang sini dia menjadi perlahan sebab musim sejuk. Siapa tak boleh ikut? Jadi setiap satu sigmoid itu menandakan pertumbuhan berapa tahun? Jawapan dia 1 tahun sebab dia bertumbuh ikut musim. Bertumbuh ikut musim. Okey? Jadi dengan itu, Cikgu, kita nampak eksperimen ke? Sabar ya, eksperimen itu nanti ya. Dengan itu, kita dah tamat untuk bab 1. Okey, bab 1 ya. Cikgu ulang ya, bab 1. Okey, dengan itu, Cikgu juga memberikan anda kuis yang baru. Murid-murid sekalian yang saya hormati, saya pun tak nak buang masa ya. Jadi, kuis yang ketiga ini, termasuk bab 1 dan juga bab 15 tingkatan 4. Kuis yang baru ya, murid-murid yang saya hormati. Okey, jadi sila buat. Dah buat dalam bentuk Google Form, kamu isikan je jawapan. Nanti Cikgu akan download dalam bentuk PDF, Cikgu akan tanda, Cikgu akan bagi balik semula kepada anda. Okey, jadi tolong jawab dan hantar. 25 markah kat sini. Siapa yang ada isu di sini nak tanya? Siapa ada isu? Any question? Sila tanya. Ya ada. Jelas ya? Jelas. Kenapa seorang saja yang jawab? Yang lain dan lain okey ke tak? Jelas. 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 Jadi Nadia dah. Shihui okey, Shihui. Shihui dan Yemping ada tak? Tengok cikgu nak dengar suara perempuan. Memanglah, tengok suara lelaki memang tidak memberangsangkan pun. Okey, murid sekali. Oh, lupa sudah tengah record lah. Aduh. Okey, teruskan. Jadi, tanpa cikgu nak buangkan masa semua. Jadi, dengar ya. Sekali lagi, minggu depan, silap. Minggu lepas, kita dah sebut untuk mengadakan kelas 2 jam kan? Untuk gantikan kelas yang sebelum ni. Cikgu nak ambil masa dalam seminit sekarang. Cikgu pun tak nak buang masa seminit ni. Rasanya anda semua boleh ke tidak buatkan kelas pada waktu petang pada hari Khamis. Boleh ke tidak? Atau esok lah dengan bahasa lain. Boleh ke tidak? Kita akan masuk ke bab 2 ya, murid-murid yang saya hormati sekarang. Cikgu nak tanya yang kelas ni. Cikgu ya? Kelas ni kelas extra atau apa? Atau cikgu nak gantikan ganti sebelum inilah bro. Sekarang ada isu sekarang kat jabatan. Ada ibu bapa yang pergi mengadu di jabatan, bukan sekolah kita lah. Mengadu kononnya cikgu batalkan kelas dan tidak buat ganti kelas. Okey? Isu itu dah makin menjadi panas. Jadi cikgu pun memang perlu buat ganti. Cikgu memang ikhlas nak buat. Bukan sebab yang takut kena tangkap, tidak juga. Jadi besok kalau kita ikut dalam grup WhatsApp ya, kalau anda semua restui,
Jadi cikgu akan buatkan kelas pada sebelah petang lah. Petang pukul, panggil apa itu? Petang pukul 2 hingga pukul 4 macam tu. Okay? Itu yang cikgu boleh cuba lakukan lah. Jadi seperti biasa, cikgu juga perlu meminta semua bukakan kamera. I need to take your screenshot. Okay? Your screenshot. Please do that for me. Thank you so much. Jadi jangan tutup dulu. Sila bukakan muka kamera anda. Kejap. Setting. Change layout. Okey ya. Jadi Wow. bukan. Jadi cikgu nak minta izin sekali lagi. Okey, dalam Faiza pun tak buka lagi. Tak apa, biar je. Okey, dalam jap. Kenapa tak nampak semua orang? Kejap ya. Murid-murid yang saya menghormati sekalian. Kejap ya. Aduh. Kejap. Tak apa, cikgu tak buka pun. Okey dah. Okey dalam 3, 2, 1. Yeah. Sekali lagi 3. Sekejap ya. Sabar semua. Cikgu nak save dulu kejap. Screenshot lambat lah. Jap. Lepas tu satu lagi. 3, 2, 1. Yeah. Wah, kosong dia rambut lah. Hebat lah. Okey, jadi begitu saja untuk kelas hari ini ya. Jadi sesiapa yang ada soalan, anda boleh tinggal lepas ini untuk tanya cikgu. Okey, kalau tak ada, cikgu akan dismiss the class now. If you got anything, leave right now and then ask me anything that you like regarding biology. Thank you class. Nothing then I will dismiss the class. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama. Thank you, sir. Welcome. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, sir. Hello, sir. Yes, speak. I'm listening. OK，double confirm 一下，老师，那个pertumbuhan serangga Ya.